Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah memilih tajuk kajian terhadap ibadah puasa dari aspek kesihatan dan perubatan. Tajuk ini ialah tajuk yang dapat dikaitkan dengan kehidupan seharian kita. Dengan kefahaman Islam dan tanggungjawab sebagai individu Muslim, setiap dari kita akan cuba supaya melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai Muslim. Lantaran itu, haruslah kita mengetahui faedah dan kesan puasa itu kepada fizikal dan mental seorang manusia. Untuk membuat kajian ini lebih dipercayai, kami telah mengkaji beberapa jurnal terdiri daripada kajian-kajian profesor dan penemuan mereka sebagai rujukan dan sumber ilmu untuk membahas puasa dari aspek kesihatan dan perubatan. Tajuk ini amat penting untuk dikupas sebagai peringatan kepada masyarakat. Ini kerana ramai yang tidak mengambil tahu atau tidak didedahkan secara terperinci tentang kebaikan puasa dari aspek kesihatan dan perubatan. Kelebihan berpuasa dalam menangani masalah kesihatan manusia. Antara kelebihannya adalah berpuasa dapat menangani masalah obesiti. Hal ini dapat dilihat melalui kajian adalah sewaktu kita berpuasa, kadar lemak dalam tubuh badan dapat dikurangkan kerana sewaktu kita berpuasa, lemak dalam tubuh badan kita yang sedia ada akan dibakar dan menjadikan tenaga sewaktu kita berpuasa. Seterusnya, selain itu, berpuasa juga dapat meningkatkan kecerdasan otak. Hal ini dapat dilihat melalui kajian bahawa sewaktu kita berpuasa, otak kita akan mengeluarkan hormon-hormon tertentu yang membantu melambatkan proses degenerasi sel otak, justru mengurangkan risiko menerima penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer dan Parkinson. Akhir sekali, berpuasa dapat membantu dalam menangani masalah jantung. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, berpuasa dapat membantu melancarkan peredaran darah ke jantung kerana berpuasa dapat melincirkan saluran darah daripada tersumbatnya kolesterol. Oleh itu, penyakit jantung dan kardiovaskular dapat dicegah. Berdasarkan jurnal daripada Universiti Kebangsaan Malaysia, karangan Encik Andri Dauni, beliau menyatakan bahawa puasa terbukti berperanan besar dalam faktor pertumbuhan atau ayat mudahnya menurunkan berat badan. Ini dapat dibuktikan kerana puasa dapat meningkatkan proses penapaian mikrobiota usus. Proses ini antara asbab yang boleh mengurangkan kegemukan, ketahanan insulin dan steatosis hepatik. Steatosis hepatik ini adalah pembuangan kuantiti lemak yang berlebihan dalam hati. Seterusnya, daripada jurnal puasa dalam kajian Islam dan kesihatan, didapati bahawa berpuasa sangat membantu untuk membentuk sistem pencernaan yang bagus. So, berdasarkan kajian, sistem pencernaan kita memerlukan 8 jam untuk beroperasi dan 6 jam untuk berehat. So, ketika berpuasa, kita makan selepas waktu berbuka dan sebelum waktu sahur. Ini memberi ruang kepada sistem pencernaan kita untuk beroperasi pada waktu siang dan berehat pada waktu malam. So, daripada sistem pencernaan yang teratur, ini membantu satu sistem pencernaan yang baik dan ia dapat menghindarkan kita daripada penyakit seperti diabetes, obesiti dan tekanan darah tinggi dengan mengawal bahaya-bahaya kesihatan seperti tekanan darah tinggi, paras gula dan kolesterol. Selain itu, berpuasa juga mendidik seseorang punya mental tu untuk jadi sabar, disiplin dan mengawal marah. Tambahan pula, seorang pakar nutrisi daripada Amerika Syarikat, Alvenia M. Fulton, beliau mendapati bahawa berpuasa ini sangat bagus untuk golongan wanita dalam menjaga keterampilan dan rupa paras mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan dapatan kajian tentang puasa dapat menyingkirkan toksin dalam badan atau dikenali sebagai proses detoksifikasi. Seramai 79.7% responden yang mengetahui dan seramai 20.3% tidak mengetahui proses detoksifikasi ini. Detox atau detoksifikasi adalah cara tubuh untuk memperoleh gizi yang tepat dan memberikan tubuh kesempatan dalam pembuangan zat-zat yang beracun. Berikut adalah tanda tubuh perlu detoksifikasi. Tubuh rasa lemah, jerawat naik, badan kita tidak bermain untuk melakukan sesuatu perkara, mood swing tanpa sebab, jadual bilik yang tidak teratur terhadap wanita,
dan kita juga susah untuk tidur ataupun sulit untuk tidur. Juga ada kebaikan detoksifikasi. Detox dapat mengimbangi pH dalam badan, meningkatkan kesihatan sistem pencernaan, meningkatkan toksik dalam badan, meningkatkan tenaga untuk melakukan kerja harian dan membaik pulih kulit wajah kita. Bagaimana puasa dapat menjadi detoksifikasi pada tubuh? Sekiranya kita berpuasa, perut kita berada dalam keadaan yang kosong sehingga pencernaan tidak akan melakukan pekerjaan selama 12 jam. Oleh itu, beberapa organ pencernaan mengalami istirahat. Sebagai contoh, hati, pankreas kita, usus besar dan usus kecil akan beristirahat sepanjang kita berpuasa. Berikut adalah contoh makanan yang bermanfaat untuk proses detoksifikasi. Bayam dapat meningkatkan metabolisme dan kekebalan tubuh badan kita. Teh hijau sangat efektif membuang racun pada badan. Nanas memiliki enzim pencernaan yang baik. Dan brokoli dapat memaksimumkan pembaruan sel dan memelihara organ-organ penting. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Seterusnya, apakah teologi puasa dari perspektif kesihatan, psikologi dan juga kerohanian bagi meningkatkan kualiti hidup manusia? Daripada segi kesihatan, puasa boleh menyebabkan proses autofagi berlaku. Proses autofagi adalah di mana apabila tubuh berasa lapar, sel-sel tubuh juga akan berasa lapar dan akan memakan sel-sel mati di dalam badan. Boleh dikatakan sebagai sampah dalam badan yang akan menyebabkan kemudaratan. Yang kedua, puasa dapat menurunkan kadar denyutan jantung. Hal ini kerana diet seperti puasa dapat menurunkan kemasukan kalori daripada 30% hingga 50% daripada paranormal. Seterusnya, daripada segi psikologis, puasa dapat melatih manusia untuk mengawal nafsu mereka. Hal ini kerana mereka akan cuba untuk menahan daripada makan dan minum walau sebab mana pun rasa lapar dan haus. Hal ini kerana mereka sedar bahawa mereka sedang berpuasa. Seterusnya, puasa dapat mengajar manusia apa itu erti berkongsi. Hal ini kerana mereka tersedar bahawa terdapat manusia yang dalam kesusahan di luar perlindungan mereka yang mungkin tidak makan sehingga sebulan dan akan menimbulkan rasa ingin berkongsi kepada mereka-mereka. Akhir sekali, daripada segi kerohanian. Yang pertama, puasa mampu mengubah manusia menjadi lebih baik. Hal ini kerana semakin teratur puasanya, semakin stabil hidupnya mengikut kehendak Allah. Puasa bukan sahaja akan menyebabkan tubuh manusia menjadi sihat, belajar untuk mengawal nafsu, tetapi puasa juga tidak langsung akan mengikuti kehendak Allah SWT. Puasa adalah berada di kedudukan ketiga dalam rukun Islam. Mereka adalah hasil dapatan daripada kajian soal sidik yang telah dilakukan kepada 57 orang responden. Soalan menunjukkan benarkah puasa dapat melindungi otak daripada penyakit seperti Alzheimer dan juga Parkinson. Sebanyak 73.8 orang bersetuju bahawa penyakit seperti Alzheimer dan Parkinson dapat dielakkan daripada puasa dan sebanyak 26.2% tidak bersetuju. Jawapannya adalah ya, puasa dapat melindungi daripada penyakit Alzheimer dan juga Parkinson. Hal ini kerana puasa dapat mengelakkan manusia daripada mendapat penyakit otak. Seterusnya, soalan menunjukkan bahawa adakah berpuasa dapat meredakan kemarahan kita dan juga mengurangkan adrenalin dalam badan. Sebanyak 81.2% orang bersetuju manakala 18.8% orang tidak bersetuju. Hal ini boleh dikatakan ya kerana apabila puasa, badan akan rasa lapar dan kemarahan akan berkurangan. Berdasarkan dua metod kajian yang telah kami lakukan, iaitu kajian terata dan juga soal sedik kepada 57 responden, didapati bahawa pandangan yang diterima ialah bersifat positif. Ini kerana majoriti daripada responden bersetuju dengan pandangan-pandangan daripada kajian terata. Majoriti responden bersetuju dan mengetahui bahawa berpuasa boleh menjaga kesihatan kita, seperti melindungi otak kita daripada penyakit Alzheimer dan juga Parkinson. Namun begitu, tidak sependapat oleh responden, iaitu majoriti pada mereka bersetuju untuk mengambil makanan tambahan seperti vitamin untuk membantu mereka ketika berpuasa. Sedangkan menurut kajian teratur, ini telah terbukti bahawa kita tak perlu pun ambil makanan tambahan seperti vitamin tersebut kerana lemak-lemak dalam badan kita sudah pun mencukupi untuk menjalani amalan berpuasa seharian. Rumusan. Berdasarkan kajian, perkara yang dapat dirumuskan adalah berpuasa bukan sahaja merupakan amalan yang dilakukan oleh orang Muslim, namun ianya juga dilakukan oleh pelbagai agama. Hal ini dapat dilihat daripada atas dasar yang sama, di mana berpuasa bertujuan untuk menjaga kesihatan mental dan fizikal setiap manusia. Dengan ini, terbuktilah bahawa berpuasa amat mendatangkan faedah kepada kesihatan mental dan fizikal seseorang.
demi mencapai kesihatan optimum. Berpuasa juga merupakan salah satu cara yang efektif dan menjadi titik permulaan dalam mengamalkan gaya hidup yang sihat. Dengan kajian ini telah meyakinkan kami bahawa berpuasa bukan sahaja merupakan satu amalan, namun ianya memberikan banyak faedah kepada seseorang individu di atas kesihatan fizikal dan mental mereka. Dan dengan adanya kajian ini lagi, kami telah membuatkan kami lebih percaya bahawa semua pelbagai jenis golongan telah terdedah dengan faedah-faedah berpuasa. Sekian daripada saya.